Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Minggu lepas kita dah belajar ayat hafazan, surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, macam mana cara bacanya. Okay, awak pun dah hantar, dah baca, dah ulang-ulang kali hafal. Okay, hari ni kita nak tahu pula apa maksud di sebalik ayat yang kita baca dan hafal minggu lepas tu. Okay, kita akan tengok satu-satu mengikut potongan dan kita tengok juga apa intisari ayat di sebalik daripada maksud ayat ini. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masing-masing boleh tengok di skrin masing-masing ayat Quran. Okey, yang pertama, Qul inna salati wa nusuki. Maksudnya, katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadatku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi Rabbil Alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. La syarikalah, tiadalah sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah SWT. Dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah SWT. Okey, ayat ni Allah bagi perintah kepada Nabi Muhammad lah, untuk cerita, untuk memberitahu, disampaikan kepada umatnya, sahabat-sahabat Nabi sekali, berkenaan dengan sesungguhnya hidup kita ni, ibadat kita, semayang kita, hidup kita, mati kita, semuanya kerana Allah SWT. Dan Nabi Muhammad ini adalah orang Islam yang pertama lah, awal orang Islam yang pertama kan. Okey, doa ni, ayat ni awak dah jumpa dalam doa iftitah lah. Doa iftitah ketika nak mula solat tu kan, ketika sudah pun angkat takbir, ketika solat. Okey, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan, ada kaitan dengan ayat yang kita belajar ni. Okey, boleh tengok dekat spektrum ilmu ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id qala rajulun min qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qailu kalimata kadza wa kadza. Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli dzalik." Okey, maksud dia apa? Ketika kami solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, maksud dia maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, puji yang baik, pujian yang banyak, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Seorang sahabat pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah mengucapkan perkara itu. Jadi kita dah dengar hadis ni hari ni. Mulai hari ni kena bacalah doa iftitah yang kita baca setiap kali kita solat tu.
kan memanglah hukum dia sunat. Kalau tinggal doa iftitah ni tidaklah kata merosakkan solat pun. Tak batal pun solat, cukup. Tapi kan ini kan sunnah Nabi. Nabi kata dah, aku dengar doa ni, aku dengar lelaki ni sebut ayat tadi. Aku telah nampak apa? Pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Maksudnya sangat mengagumkan lah. Kan? Okey, jom kita tengok apa intisari ayat. Apa benda yang isi-isi penting yang kita kena faham melalui ayat ni. Okey, jom. Yang pertama, okey, tengok intisari ayat. Okay, yang pertamanya ialah solat, nombor 1. Solat ialah tunggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Sebab itulah perkara pertama yang Allah akan hisap ketika kita berada di hari akhirat kelak, ketika kita telah dibangkitkan di padang mahsyar, kita dikumpul, beratur, panggil nama seorang-seorang, kita akan dipanggil dan dihisap, dikira semua amalan kita sejak daripada kita akhir balik sampai kita mati. Ketika itu, amalan kita yang pertama sekali dalam checklist Allah SWT tengok ialah solat. Kalau kita banyak derma sekalipun, 10 juta, kita banyak tolong orang, kita banyaklah buat amal-amal kebaikan yang lain kan. Tapi kita tak semayang. Bila kita tak semayang tu, itu yang fail. Menyebabkan habis amalan-amalan yang baik-baik kita buat tu, seolah-olah macam tidak ada harga. Sebab apa? Solat kita tak buat. Jadi itulah penting. Okay? Solat kan tiang agama. Solat kan boleh mencegah kemungkaran. Okay? Kalau kita lakukan dengan baik, solat tu boleh mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Sebab itulah solat tu ialah tonggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Okay? Nombor 2. Segala ibadah yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sultan nak bagi tahu, bila kita nak beramal apa-apa, kita nak buat zikir ke, kita ikutlah, kita rasa nak buat amalan kebaikan, nak amalan ibadat kan, amalan kebaikan, kita kena tengok Nabi buat tak benda ni. Contoh macam doa tadi kan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tu, doa iftitah tu, itu ialah sunnah Nabi. Jadi awak tahulah hari ni iftitah tu bukan rekaan para ulama ke tiba-tiba nak kena berzikir, baca doa iftitah dulu sebelum baca Al-Fatihah. Tidak. Itu ialah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak kena faham kat situ. Jadi sama juga dengan amalan-amalan lain. Macam Nabi contohnya, Nabi suka baca zikir waktu pagi dengan waktu asar. Okay, jadi zaman sekarang ni ada ulama kita, dia kumpulkan zikir-zikir yang Nabi baca ataupun doa-doa yang Nabi baca, dia jadikan satu buku lah kita katakan. Nama dia Maksurat. Siapa pernah baca Maksurat mesti tahu Maksurat tu ada apa, ada ayat Quran, ada doa-doa dan sebagainya, dikumpulkan dan dijadikan, digalakkan umat Islam ni untuk buat macam Nabi buat, baca selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang asar. Ada siapa-siapa yang biasa buat baca Al-Maksurat selepas waktu subuh dan waktu asar? Kalau ada, teruskan. Siapa kalau yang tak pernah dengar pun Al-Maksurat tu, cari kat mana Al-Maksurat, apa itu Al-Maksurat. Itu ialah sunnah Nabi. Jadi amalan-amalan kita ni, ibadat-ibadat kita ni, maksudnya tidaklah, maknanya kita ni tidak membuta tulilah. Kita tahu ni daripada Nabi pernah buat macam ni, Nabi buat macam ni. Kita tahu kan, sumber asal dia tu ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercampur aduk dengan adat budaya dan sebagainya lah. Okey, tu kalau nak cerita lagi panjang lagi kan kita. Okey, nanti kita akan cerita lagi di kelas akan datang. Okey, seterusnya nombor 3. Kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, memang betul. Kita nak bahagia dunia akhirat senang je. Senang. Cakap tu senang kan? Kita nak bahagia dunia akhirat ni memang kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. Memang kita kena ikut apa yang Nabi ajak. Nabi ajar kita buat. Itu je lah kunci utama kita nak hidup bahagia ni. Sebab bahagia ni dia bukan
terletak kepada harta, terletak pada nama, terletak kepada benda-benda yang tak kekal. Tapi bahagia akan terletak pada benda yang kekal, benda yang boleh kita bawa sampai ke akhirat. Sebab kita ni, hidup kita lama sebenarnya. Cuma kat dunia ni sekejap je. Dunia ni kejap, tapi di akhirat panjang. Kalau belajar form 3 tahun lepas kan, nak belajar hari akhirat kan. Kronologi hari akhirat tu bermula daripada lahir, dengan mati, kemudian masuk ke alam barzakh sampai ke syurga dan neraka tu. Yang mana lagi panjang kehidupan? Dunia ke akhirat? Kalau ikut kronologi tu, timeline tu kan, dunia secoik ini je. Lepas tu akhirat sampai ke kiamat, sampai ke titian sirat dan sebagainya lah. Okey, seterusnya nombor 4. Menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada satu doa. Ya Allah, Allahumma inni wala takilni ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, Tuhanku, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekelip mata. Sekelip mata maksudnya, doa tu kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan tinggalkan aku lah, ya Allah. Jangan tinggalkan aku, jangan serahkan kehidupan aku kepada diri aku sendiri. Sebab kita ni manusia yang lemah. Jadi kita ni, apa-apa hal kehidupan kita pun, kita bersandarkan kepada Allah SWT. Susah pun cari Allah, senang pun kita cari Allah juga. Okey, nombor 5. Keikhlasan ialah faktor utama segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kata-kata bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab, ulama sebut, saya tak ingat dah, tapi bunyinya ialah la yuqbalu al ibadah illa bil ikhlas. Allah ni takkan terima ibadah tersebut kecuali dengan ikhlas. Kalau kita nak buat ibadah, kita kena ikhlas. Sebab tu kita tak boleh riak. Kalau kita buat amal kebaikan, bersedekah apa semua, kita tak nak tunjuk-tunjuk. Bukan tak boleh tunjuk-tunjuk, maksudnya tidak ada boleh perasaan kita rasa, wow, hebatnya aku, bangganya aku. Tu riak lah tu. Kita buat walaupun depan orang mana depan orang. Ada juga orang yang buat depan orang, dia tak riak, dia ikhlas. Ada. Maknanya hati dia, macam mana kan dia jaga hati dia. Kena jagalah hati kita. Sama juga dengan ibadah lain. Kadang-kadang kita rasa diri kita baik, ataupun kita rasa diri kita hebat sebab kita buat ibadah tertentu ke, kita rasa tu maknanya kita buat benda tu bukan kerana Allah lah. Jadi ibadah yang macam tu Allah tak terima. Jadi bila kita buat tu, kita kena niat betul-betul, ya Allah, jagalah hati aku ni, ya Allah, aku buat baik, aku buat ibadah ni kerana-Mu, ya Allah. Aku tak buat kerana orang manusia, aku tak mau, bukan kerana nak manusia pandang pun. Aku nak Engkau pandang aku, ya Allah. Macam itu. Okey? Seterusnya nombor 6. Umat Islam wajib menjauhi syirik kerana syirik merupakan larangan Allah SWT. Okey, syirik ada 2, syirik besar, syirik kecil. Nanti kita belajar dosa-dosa besar. Okey, syirik kecil, syirik riak tadi. Syirik riak. Riak tu ialah syirik kecil. Maknanya kita buat ibadah bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Kita nak dipandang mulia oleh manusia. Tak boleh. Okey. Kalau syirik besar ni, syirik kabir ni, syirik yang terang-terangan lah. Menduakan Allah. Pi jumpa Tok Bomoh, minta peturun ilmu hitam dan sebagainya. Ataupun terang-terang lah orang kata melakukan perbuatan ataupun mengucapkan sesuatu, menyatakan ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah, ataupun ada Tuhan lain ke, tu syirik kabir lah, syirik besar. Okey, nombor 7. Umat Islam wajib memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia ialah Tuhan sekalian alam. Allah ni bukan Tuhan dunia bumi je. Allah ni ialah Tuhan sekalian alam yang kita tak nampak di mata. Mungkin ada lagi alam lain yang kita tak tahu. Tu dia. Jadi macam kita kena ingat yang Allah SWT ni maha berkuasa dan dia adalah penguasa alam ini. Jadi kita ni mungkin di pandangan Allah, bukan di pandangan Allah, mungkin kita ni kecil sangat. Kalau kita ni nak pandangan semut, mungkin kecil daripada semut, kecil lagi daripada bakteria. Jadi kalau kita ni nak dipandang Allah, kita kena sentiasa buat yang apa Allah suka. Allah maknanya buat benda yang Allah sayang pada kita lah. Kan?
Selama ni kita duk kejar-kejar cinta manusia kan. Nak suruh mak ayah kita suka ke, nak suruh kawan-kawan kita suka kita ke, nak suruh crush kita suka kita ke. Tapi kita kena ingat, benda pertama yang kita kena buat dulu ialah kita kena buat Allah suka kita. Allah ni memang sayang kita dah. Kita ni hamba dia, memang Allah sayang kita. Tapi Allah reda ke tak pada kita? Reda tu maksudnya apa? Sukalah. Suka pada kita, sayang pada kita. Jadi kita kena buat benda-benda yang Allah reda pada kita. Barulah kehidupan kita ni insya-Allah akan mudah. Di dunia insya-Allah mudah. Susah, walaupun ada kesusahan, ada ujian-ujian, tapi Allah mudahkan. Allah tenangkan hati kita. Sama juga di akhirat kelak. Bila kita banyak bersabar di dunia, kita tenang menjalani kehidupan di dunia, walaupun kita susah, ada ujian Allah bagi, tapi di akhirat kelak kita akan mudahlah kehidupan kita bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sampai sini saja dulu penjelasan mengenai inti syariat ayat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.